Okey, naam. Tafadhalu, silakan. Boleh mula. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari grup 5. Tajuk hari ini ialah As-Sab'u Al-Mubiqat, yang bermaksud 7 perkara yang membinasakan atau 7 dosa besar. Okey, bagus. Naam. Next. Okay, An Abi Hurairah anin Nabi qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Nabi berkata, jauhkan diri dari 7 binasa atau 7 dosa besar. Qalu ya Rasulullah ma hunna. Mereka berkata, ya Rasulullah, apakah perkara tersebut? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-syirku billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, asyirku billah, menyekutukan Allah atau mensyirikkan Allah. Kedua, wasihru, yang bermaksud menggunakan sihir. Ketiga, wa qatlul nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Qatlu, membunuh, al-nafsi, jiwa, allati haramallah, yang diharamkan Allah, illa bilhaq, kecuali dengan kebenaran. Okey, saya betulkan sedikit. Yang depan ni betul, as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, ataupun terjemahan lain dosa-dosa besar. Tapi makna asal dia yang membinasakan lah, dan difahami dengan dosa-dosa besar, betul. An Abi Hurairah, yang ni tadi saya tak payah komen, semua dah betul. Nabi ijtanibu, jauhkan. Ijtanib, fi'il amar, ijtanib, kita kata jauhkan. Ijtanib as-sab'al mubiqat, 7 perkara tadi. Qalu, mereka berkata, wow, ni jamak kan, mereka sahabat-sahabat lah. Ya Rasulullah, ma hunna, apakah perkara-perkara itu? Ma hunna, hunna ni dia merujuk, biasanya hunna ni digunakan untuk manusia kan, mereka kan, hunna. Tetapi boleh juga digunakan untuk merujuk kepada benda-benda. Ya. Ini penggunaan dulu memang selalu digunakan begini. Kalau sekarang ni, kalau sekarang ni kita lebih banyak menggunakan hiya lah untuk merujuk kepada jamak, yang benda-benda yang tidak bukan manusia ni lebih kerap kita gunakan hiya. Tapi tak ada masalah kalau kita gunakan hunna. Ma hunna, apakah perkara-perkara itu? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama asyirku billah, betul, syirik. Yang kedua wasihru, sihir. Yang ketiga qatlun nafs, bunuh jiwa kan, ataupun membunuh diri sebenarnya ni. Tapi bukan mesti diri sendiri ya, tak kisah. Diri sendiri ke diri orang tu termasuk qatlun nafs. Diri yang macam mana, membunuh yang macam mana? Membunuh jiwa yang di Allah, ni bukan diharamkan Allah. Tu makna umum boleh kita terjemah diharamkan Allah, tapi makna dia dalam, kalau mengikut teks ni, yang Allah haramah, Allah haramkan, yang Allah telah haramkan. Itu dari segi terjemahan. So beza mengharamkan dengan diharamkan. Kerana apa? Kerana nanti kita akan ada satu tajuk, dah hujung-hujung kelas nanti akan ada tajuk macam mana nak kata diharamkan. Bentuk dia akan berubah sedikit, tapi di sini masih lagi dengan makna mengharamkan. Membunuh jiwa ataupun membunuh diri yang Allah telah mengharamkannya, melainkan bilhaq, melainkan ada reason, ada hak, ada kebenaran. Contohnya dalam pembalasan dalam jihad, contohnya dalam apa, balas hakim memerintahkan balas qisas kan. Itu semua ada reason lah. Kalau tak ada, tak boleh Allah haramkan. Okey, terus sambung Putera. Wa akalul riba, yang bermaksud memakan riba. Wa akalu malil yatim, memakan harta anak yatim. Seterusnya watawalli yaumal zahfi, yang bermaksud lari daripada peperangan. Dan last sekali, wa qazfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat, yang bermaksud menyebarkan fitnah atau menuduh perempuan yang baik. Perempuan yang baik. Seterusnya yang dilarang lagi apa? Wa aklu riba, dan makan riba, ataupun terlibat dengan riba lah usually kan. Makan riba, wa aklu malil yatim, dan juga memakan harta anak yatim. Jadi anak yatim yang dimaksudkan dengan istilah yatim dalam bahasa Arab ni adalah orang yang budak yang kematian bapa, bukan yang kematian ibu. Kalau kematian ibu tak panggil yatim lah. Yang istilah yatim ni merujuk kepada budak yang kematian bapa, dan budak itu sebelum dia balik. Kalau dah besar, dah balik, mak ayah dia meninggal, tak dipanggil yatim lah ya. Dah tidak istilah yatim tidak terpakai lagi lah. Khas untuk yang belum balik. Itu makna yatim. Wa tawalli yauma zahfi, dan lari. Okey, makna asal ya tawalla ni makna dia
dia berpaling, larilah dia berpaling pada, maknanya sepatutnya dia pergi ke depan tapi dia berpaling ke belakang. Yauma pada hari az-zahf. Az-zahf ni dia dari segi makna harfiah dia ataupun literal makna dia adalah dia bergerak ke depan. Marching tu kan, dia bergerak ke depan. Kalau makna yang lain, zahfi ni macam binatang yang merangkak, reptilia tu kan. Dia dipanggil az-zahf, az-zawahif, binatang-binatang yang apa, merayap macam biawak dan sebagainya tu dia panggil zahfu juga. Artinya ni merujuk kepada istilah pada medan hari-hari apa, medan perang lah ni. Jadi makna medan perang ni bukan makna dia yang sebenar, tapi maksud dia di situ yaumaz zahfi. Jadi kalau ditanya az-zahfi saja, janganlah jawab perang, tidak. Tapi yaumaz zahfi, hari orang tu bergerak ke medan perang, ya. Jadi tak boleh berpaling. Kalau dah sampai pada waktu jihad, kena pergi, tak boleh lari. Tak boleh lari kecuali ada reason, nanti kita akan sentuh sedikit. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Wa qazfu ni maknanya kita menuduh. Kita menuduh, betul. Menuduh apa? Al-muhsanat. Muhsanat ni ada beberapa makna. Yang makna yang digunakan dalam hadis ni adalah wanita yang baik. Wanita baik, muhsanat. Kalau dalam Quran ada satu lagi makna, wanita yang telah berkahwin. Itu pun tak silap saya, ya. Itu pun digunakan dengan istilah muhsanat. Al-muhsan. Tapi di sini merujuk kepada wanita yang baik. Mukminat, wanita mukmin yang baik. Al-ghafilat. Ghafilat ni makna yang tidak ada dia tidak ada intention nak buat jahat. Dia lalai. Makna asalnya ghafil makna dia lalai. Dia tak ada intention nak buat jahat. Memang wanita terbaik, tiba-tiba orang tuduh dia melakukan perkara tak baik. Tuduhan ini dia lebih kepada menuduh melakukan zina. Yang dimaksud dengan yang qazaf tu adalah tuduhan. Dia menuduh orang tu melakukan zina. Jadi menuduh wanita mukmin yang baik yang langsung memang dia tak ada intention, tak ada tergerak nak buat jahat, tiba-tiba kita tuduh dia melakukan zina, maka menuduh itu termasuk dia dalam dosa-dosa yang besar. Rawahul Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya. Selalu kita terjemah diriwayatkan, kan? Tapi kalau lihat perkataan tu, ini bukan diriwayatkan tapi meriwayatkan. Kataan dia rawa meriwayatkan. Kalau nak kata diriwayatkan, nanti kita akan belajar, dia akan bertukar kepada bentuk ruwiyah. Dalam setengah hadis, dia baca ruwiyah, baru kita terjemah diriwayatkan. Ruwiyah anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi. Tak tahu siapa yang meriwayatkan. Tapi kalau di sini rawa, kita tahu siapa yang meriwayatkan benda ni, Bukhari dan juga Muslim. Okey, itu berkenaan dengan hadis. Okey, boleh teruskan. Syarah. Asyarhu. Syarah. Rawa as-sahabiyu al-jalilu Abdurrahman bin Sahru. Riwayat sahabat Al-Jalil tu besar, Abdurrahman bin Sahru. Saya tak pasti yang ni sebenarnya. Okey, tak apa. Teruskan dulu. Hadisan yusi fihi an-nabi. Salah satu hadis yang Nabi berpesan, al-muslimin bi ijtinabi sab'ati umuri muhlikat. Nabi berpesan kepada Muslim untuk menjauhi 7 perkara yang merosakkan. Okey, baik. Rawa as-sahabi, meriwayatkan. Sahabi seorang sahabat, ya. Ada ya belakang tu kan, sahabiyu. Ini makna merujuk kepada seorang. Al-Jalil, sahabat. Ni terjemahan Melayu lah ni, kita kata sahabat besar kan. Tapi makna Jalil yang asal tu, Jalil ni makna dia mulia lah, sahabat yang mulia. Tapi perkataan ni memang perkataan yang selalu berangkai lah. Kalau kita merujuk kepada sahabi, dia kata haza sahabi jalil. Haza sahabi jalil. Tak pernah lah saya dengar haza sahabi kabir. Saya setakat ni saya tak pernah jumpa lagi lah. Yang selalu memang sahabi jalil. Baik. Abdurrahman ibn Sahar. Nama dia Abdurrahman ibn Sahar. Ni siapa yang buat ni, Abu Hurairah ni? Betul. Abu Hurairah tu gelaran dia. Nama dia Abdurrahman ibn Sahar. Saya pun memang tak tahu nama Abu Hurairah siapa, sebab dia masyhur dengan Abu Hurairah. Dalam pelajaran yang dahulu kita dah jumpa kan, apa dipanggil ni kalau orang tu digelar dengan Abu tu, apa istilah dia tu, ingat lagi tak? Ada siapa ingat lagi? Bapa kucing. Itu makna dia bukan bapa kucing, ni maknanya dia ni orang yang memiliki sifat. Ya, sana? Dia memiliki sifat. Sifat, antara sifat. Boleh dia Abu ni boleh guna nama anak, dia boleh guna nama sifat dia, ataupun dia boleh terpulang. Kita nak guna apa-apa perkataan sekalipun tu tak ada masalah. Tapi apa istilah yang kita guna untuk merujuk kepada ni?
nama yang begini, Abu Hurairah ni, gelaran yang begini? Ada siapa ingat lagi tak? Mula dengan huruf kaf. Kaf nun. Kunyah. Kunyat. Kunyatun, betul ya. Itu memang budaya orang Arab dululah, dan juga orang-orang bangsa-bangsa lain yang masuk dalam Islam ni memang digunakan kunyah ya. Jadi lebih kita macam sahabat Abu Hurairah ni, kita lebih kenal nama kunyah dia berbanding dengan nama sebenar dia. Sebab apa? Sebab Abdul Rahman ni ramai orang nama Abdul Rahman. Kan? Jadi Abdul Rahman Auf, Abdul Rahman macam-macam. Jadi kita tak tahu Abdul Rahman yang mana satu, maka dia orang ni masyhur dengan nama kunyah dia, Abu Hurairah. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama betul dia? Kita ingat nama betul dia Abu Bakar. Bukan Abu Bakar. Tidak, Abu Bakar As-Siddiq nama dia Abdullah. Tak ramai yang tahu kan, Abdullah ibn Abi Quhafa. Jadi disebabkan terlalu ramai orang nama Abdullah, maka dia pakailah gelaran kunyah itu untuk membezakan Abdullah A dengan Abdullah B dengan Abdullah C ya. Itu fungsi kunyah lah. Abdul Rahman bin Sakhar, dia tak sebut Abu Hurairah. Hadisan, satu hadis, yusi fihi Nabi, berpesan, betul. Yusi berpesan, Nabi berpesan dalam hadis tersebut, fihi al-muslimin, kepada orang muslim, bi ijtinabi, untuk, bi di situ kita kata untuk lah, berpesan untuk buat apa? Berpesan untuk ataupun berpesan agar ijtinab tadi, menjauhi. Ijtanibu kat atas tadi ada kan, ijtanibu dalam hadis tu. Dalam hadis tu fi'il dia, ijtinab ni masdar dia. Ijtinab untuk avoid 7 perkara sab'ati umur muhlikat, yang membinasakan ataupun yang merosakkan, betul. Wahiyah, apa dia? Yang pertama, wahiyah. Dan jadi kalau kita lihat wahiyah di sini, dalam hadis tadi dia guna hunna kan? Kan tadi saya dah jelaskan hunna. Jadi hunna di situ merujuk kepada banyak perkara lah, 7. Jadi tapi dalam penggunaan yang moden, selalunya digunakan dalam bentuk hiya, untuk merujuk kepada perkara-perkara yang bukan manusia. Kalau dia banyak, kita akan gunakan hiya. Jadi hiya di sini bukan bermakna satu, bukan bermakna she ataupun it, tidak ya. So they are, itu makna hiya di situ. Itu pun kita kena faham kenapa penggunaan di hiya. Nak guna hunna pun boleh, wahunna ataupun wahiya. Apa yang pertama? Yang pertama, asyirku billah, iaitu mensyirikkan Allah. Naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muslimina anil syirku li'annahu asyaddu al-ma'asi. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam minta semua muslim mencegah dari syirik, li'annahu asyaddu al-ma'asi, kerana ia adalah maksiat yang paling besar. Okey, baik. Yang pertama, nahan ni bukan, nahan Nabi bukan, tadi Kudrat kata apa, Nabi meminta Muslim mencegah ya. Dia bukan Nabi minta Muslim mencegah, Nabi yang mencegah. Lihat, naha tu cegah. Siapa yang cegah? Nabi. Kan baris dhammah tu kan, menunjukkan dia ni fa'il dia ni. Pelaku dia, Nabi lah yang cegah, bukan Nabi suruh. Tak ada nak perkataan suruh kat sini ya. So Nabi mencegah, Nabi melarang orang Muslim, orang-orang Islam dari melakukan syirik. Okey. Li'annahu, kerana ia asyadul ma'asi, maksiat-maksiat, antara maksiat-maksiat yang ada tu, dialah yang paling asyad. Kalau di sini kita terjemah yang paling besar kan. Asyad ni sebenarnya dari perkataan syadid. Tadi dalam latihan tadi ada siapa jawab syadid tadi kan, syadid. Kan saya kata syadid ni satu perkara yang amat ekstrim kan. Jadi kalau maksiat-maksiat yang paling apa, paling dahsyat, paling besar. Jadi kalau di sini terjemah yang paling besar, boleh diterima lah ya. Tapi makna asal dia bukan besar ya. Itu makna syadid tadi. Yang sangat, maknanya kalau dari segi dosa dia sangat besar. Itu maksud dia. Li'annahu asyaddal ma'asi. Asyad ni adalah isim apa ni? Kita belajar baru tu, hari baru ni. Yang paling ni, isim apa nama dia ni? Asyaddu. Isim apa? Dia ni ta'ajub ke ataupun isim tafdil? Ta'ajub. Ta'ajub. Kalau ta'ajub dia ada perkataan lain sebelum dia. Ma. Ingat tak? Kata ma asyadda kan? Itu ta'ajub, itu kagum. Di sini bukan kagum ni. Yang paling ya, terjemah. Ini isim satu lagi tu, tafdil. Isim tafdil ya. Jadi kalau kita perasan di sini ada sabdu. Asyad, kenapa ada sabdu? Nampak tak ada dua dal tu? Dua dal tu maka digabungkanlah. Sepatutnya asydadu, asalnya asydadu, tapi digabungkan jadi asyaddu. Ini isim tafdil. Baik, seterusnya.
Allah dan Seterusnya fallahu ya'firu kullal zunub wal ma'asi ilal syirku. Yang bermaksud Allah mengampuni setiap dosa dan maksiat kecuali syirik. okey, betul. Allah mengampunkan atau mengampuni setiap, okey. Perkataan kullu ni dia depends. Memang makna asalnya setiap, boleh terjemah setiap lah kita kata. Kullu talib, setiap pelajar. Tapi kalau di sini dia menggabungkan dengan jamak kan. Kulladzunub, dosa-dosa. Artinya semualah kita terjemah dengan makna kullu. Kullukum, kita kata semua kamu, all of you, all of the dosa lah ni dia kata. Boleh So depends pada konteks nak terjemah setiap ataupun semua. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa dan maksiat-maksiat melainkan syirik. Syirik tu Tuhan tak ampun. Kerana apa? Syirik tu nak ampunkan syirik kerana bila syirik dah keluar daripada Islam kan. Macam mana Tuhan nak ampunkan orang yang tak Islam? Jadi kena masuk Islam balik lah. Kena masuk Islam balik, kena taubat dan sebagainya. Minta ampun dengan Allah. Tuhan akan ampunkanlah dengan izin dia. Nah, terusnya. Qala Allah Ta'ala innallaha la ya'firu an yushraka bihi. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya atau mensyirikkannya dengan apa-apa pun. Wa ya'firu ma duna zalika liman yasha. Dan dia akan mengampunkan kesalahan yang lain itu bagi sesiapa yang dia dikehendakinya. Surah Nisa Okey, baik. Surah An-Nisa. Nah. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah yang Maha Tinggi, Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru. Tadi siapa? Kudrat baca ya. Saya macam dengar ain kan. Ni rain kena jelaskan. Kalau yaghfiru dia tak ada makna. Yaghfiru. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tak mengampunkan, yaghfir mengampunkan, dia disekutukan. Bukan orang yang syirik. Bukan maknanya Allah tidak mengampunkan orang yang mensyirikkan. Kerana bentuk fi'il ni bentuk passive voice ni. Artinya Tuhan tidak mengampunkan kalau dia itu disyirikkan. Jika Allah itu disyirikkan, maka Tuhan tak mengampunkan. Of course lah makna dia Tuhan tak mengampunkan orang tu kan. Tapi dari segi perkataan, dia tidak ada perkataan orang. Dia merujuk kepada Allah ni. Yang dia, Allah itu disyirikkan. Allah tak akan ampunkan benda tu. Wa yaghfiru ma duna zalik, dan dia mengampuni apa selain dari itu. Ini selain daripada duna ni makna dia selain lah. Dia kata duna zalika, apa yang selain itu. Liman yasha, kepada siapa? Kepada man, siapa? Yasha'u, yang dia hendak, yang Allah hendak. Yang Allah hendak kan. Allah nak ampun, terpulang pada Allah. Itu is up to him lah nak buat macam mana. Suratul Nisa. Okey, yang kedua. Isnan, Athani, Thanian. Okey, yang kedua as-sihru, iaitu sihir. Wadahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahaditsu ukhra anna sakhirah kafir. Wadaha, menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadits ukhra, dalam hadis-hadis yang lain, anna as-sakhirah kafir, bahawa tukang sihir adalah kafir. Okey, betul. Wadahan Nabi telah menjelaskan. Betul. So Nabi telah menjelaskan di dalam ahadis ukhra. Tapi baca di sini kita baca ahadis. Fi ahadis ukhra, dalam hadis-hadis yang lain, bahawa as-sahira, bahawa tukang sihir itu adalah dihukumkan dengan kafir. Nah. Okey, wa jazaohu qatlu bis-sayf, dan hukumannya potong kepala. Potong kepala? Tak. tak ada perkataan kepala kat sini. Tidak. Wa jazaohu, dan okey, boleh terjemah hukuman, balasan lah. Mana asalnya jaza ni balasan. Dia boleh jadi balasan baik, boleh jadi balasan yang tak baik ya. So ikut konteks. So di sini konteks dia balasan, di sini makna hukuman. Jazaohu al-qatlu, bukan potong kepala. Qatlu ni bunuh. Bunuh, okey. Of course lah, zaman dulu bila bunuh dia pancung lah kan. Jadi potong kepala tu maksud yang tersirat tapi kita tak terjemah lah. Kita terjemah maka balasannya adalah bunuh dengan menggunakan apa ni? Jangan baca saif ya. Kalau baca saif dia makna lain. Saif fat. Ni bukan saif, ni apa? Saif. Sa ya. Jadi kalau kita baca bi saif,
dia bunuh dengan musim panas. Lain makna kan? Tak makna dibunuh, maksud dibunuh dengan musim panas. Saif, musim panas. Saif, sa. So sa dibunuh dengan pedang. Sa. So saif tu pedang. Saifullah nama orang. Saifuddin. Itu semua makna itulah saif, bukan soi. Kalau kita panggil dia Saifuddin, musim panas agama, pening orang tu. Okey, betul. Okay. Li'annahu yufsidu fil ardi wa yudillun nas. Li'annahu kerana yufsidu fi dia melakukan kerosakan al-ard di bumi wa yudillun nas menyesatkan manusia. Okey, betul. Kerana dia yufsidu, dia melakukan fasad, melakukan kerosakan. Yufsidu fil ardi di bumi wa yudillu dan dia menyesatkan manusia. Betul. Nah. Okey, wa yastauli ala amwalihim bil batil. Wa yastauli dia menguasai ala amwalihim harta manusia bil batil secara batil. Betul, dia menguasai, maknanya dia mengambil harta mereka lah, mungkin dengan cara dia tipu ke dia apa, kita tak tahulah kan. Zahir dia mendapatkan harta manusia itu dengan cara yang tidak benar, dengan batil. Nah. Okey, wa yara al-Imam Malik wa Abu Hanifah anna as-sakhirah la tuqbalu taubatuhu. Wa yara berpendapat Imam Malik wa Abu Hanifah dan Abu Hanifah anna sakhirah bahawa penyihir la tuqbalu tak diterima taubatnya. Betul. Yara ni dia ada dua makna. Yang pertama berpendapat tadi kan. Yang makna yang kedua yara melihat. Jadi yara ni ataupun fi'il madhi dia ra'a. So dia ada dua makna lah. Satu melihat dengan mata, satu melihat dengan akal. Itu yang kita terjemah. Dia berpendapat ya di sini, berpendapat. So ra'a, masdar dia adalah ra'yun. Ra'yun dia kata, pendapat. Ra'yun. Ma ra'yuka, saya tanya, apa pendapat awak? Ma ra'yuka. Ya, opinion awak apa kan? Okey. Wa yara al-Imam Malik, Imam Malik wa Abu Hanifah dan juga Imam Abu Hanifah melihat ataupun berpendapat. So, Abu Hanifah ni imam apa ni? Imam Malik lah. Mazhab Malik. Imam Abu Hanifah ni imam mazhab apa? Imam mazhab Hanafi. Hanafi, Imam Abu Hanifah. Nama dia Nu'man. Abu Hanifah An-Nu'man. Ini pun gelaran dia, kunyah dia ni. Dikenali dengan Abu Hanifah. Nama sebenarnya siapa? Nu'man ibn apa saya tanya. Nu'man. Abu Hanifah An-Nu'man. Nah, jadi dua-dua orang ni berpendapat bahawa orang sahir tu, penyihir tu tidak diterima taubatnya. Itu pendapat mereka lah ya. Wallahu a'lam. Macam mana? Nah, yang ketiga, qatlun nafs. Okey, qatlun nafsi, membunuh orang diri tadi. Okay. La yajuzu qatlul insani ila fi khalatihil qisas. La yajuzu, tidak boleh membunuh qatlul insan tidak boleh qatlul insan membunuh manusia ila fi khalatihil qisas, kecuali kes dalam kisos. Okay. La yajuzu tak harus, tak boleh. Betul tak boleh. La yajuz kita. Hazal la yajuz kita. Tak boleh ni. La yajuz tak, tidak harus ataupun tak boleh. Tak boleh qatlun nafs, membunuh manusia illa, melainkan kecuali fiha. Jangan baca khala. Kalau khala dah jadi lain. Khala dah jadi apa ni? Makcik. Makcik. Pada makcik kisos. Lain kan. Fiha lah. Jadi dia baharis ni sebutan ya. Nak sentuh sedikit. Jadi baris fathah baris atas ni kan. So dia ada dua bunyi. Satu bunyi flat. Kita katakan contoh macam huruf alif, huruf ba, huruf ta kan. Sa, ja, ha. Tapi ada huruf-huruf tertentu dia tidak baca dia baca o. Contohnya huruf kha. Kan? Tak ada, kita tak baca ha. Khalid tak ada, Khalid. Apa lagi huruf yang baca dia lain daripada yang ni? Qaf, kita tak baca ka, kita baca qa kan. Jadi baris a ni, fathah ni ada beberapa huruf. Kalau dalam tajuk dia panggil huruf itbaq kalau tak silap saya. Qa, kha, apa lagi? Gha, itu semua kena baca a bunyi dia, bukannya a. Jadi kena pastikan di sini ha bukan kha. Baik. Fi halati hala, kita baca fi halatil qisas, dalam keadaan dalam kes-kes kisos. Nah, seterusnya akmili. Okey, wahaza wajibu ala waliyil amril faqat. Wahaza, dan ini wajibu ala wali, kewajipan kepada amril faqat, pemerintah sahaja. Wahaza wajib, jadi kewajipan untuk nak
balas ini merujuk kepada qisas ni lah, balas bunuh tadi. Bukan semua orang boleh buat ni, kita saja lah tak boleh. Ini kewajipan ini hanyalah kepada waliil amr. Waliil amr ni literally maknanya yang menguasai urusan, tapi di sini merujuk kepada pemerintah. So perkataan pemerintah ni dua perkataan ni, waliul amri. Siapa yang menjaga urusan dia, pemerintah dia, kan? Siapa yang menguruskan dia. Jadi wajib kepada pemerintah semata-mata, bukannya kepada orang awam. Orang awam tak boleh buat. Nak hukum apa-apa orang awam tak boleh. Itu semua kuasa pemerintah. Kemudian wala yajuz. Wala yajuza an yuqtalal insana dunal haq. Wala yajuza dan tidak boleh an yuqtala membunuh al-insan manusia dunal haq tanpa alasan. Okey. Tanpa hak. Betul tambahan ni. Yang pertama wala yajuzu. Wala yajuzu, tak harus, tak boleh. Wala yajuz. Yang kedua an yuqtala. An yuqtala dibunuh. Bukan membunuh. Di sini dia yuqtala. Jadi bila dibaca dibunuh, di sini dia kena baca yuqtalal insanu. Betul kan? Itu salah tadi. Maka tidak harus manusia itu dibunuh. Bukan membunuh manusia lain. Kalau membunuh manusia, dia akan dibaca yaqtula. Yaqtul. Itu baru membunuh. Tapi di sini di baris dia yu ya, lain yuqtal. Jadi maknanya dibunuh. Jadi makna bentuk-bentuk macam ni tak jumpa dalam kamus. Bentuk dalam ni kita kena belajar nanti dalam tajuk saraf. Macam mana nak kata membunuh yaqtulu tukar kepada dibunuh. Ini dibunuh. Tak harus dibunuh manusia. Manusia tu tak boleh dibunuh duna hak, tanpa hak ataupun tanpa ada sebab, ada reason, ada alasan. Alasan yang benar. Nah. Okay. Li'anna zalika sawfa yuwaddi ilal fawdha wal intiqam. Li'anna zalika kerana sawfa yuwaddi akan membawa ila kepada al-fawdha kacau bilau wal intiqam dan berdendam. Okay, betul. Li'anna zalika kerana itu. Zalika kan itu. Kerana perkara itu. Kerana perkara itu sawfa akan. Yang ni bukan yuwaddi. Ni ada hamzah. Perasan tak hamzah? Yuaddi. Betul jadi ada hamzah tu kita baca yuaddi. Haza saufa yuaddi. Kerana dia sebenarnya bukan huruf waw, dia huruf hamzah. Jadi huruf hamzah ni dia ada macam-macam bentuk. Dia bergantung kepada di mana dia berada, bergantung kepada baris dia, bergantung pada baris sebelum dia. Jadi hamzah ni dia ada kaedah dia sebenarnya. Bila nak letak hamzah atas, bila nak letak hamzah bawah, bila nak letak hamzah atas wah, bila nak letak hamzah dekat belakang ya, hamzah macam ni kan, macam-macam hamzah kita jumpa. Semua tu dibaca dengan hamzah saja. Yuaddi ilal fawdha, dia akan membawa kepada kacau bilau, fawdha. Tidak ada peraturan, fawdha kita kata. Haza fawdha, kita tengok tak ada peraturan. Fawdha. Jadi tak semestinya kacau bilau lah. Maknanya apa-apa yang tak ada, yang tidak ada peraturan, kita panggil dia sebagai fawdha. Fawdha. Nah. Wal intiqam, balas dendam atau berdendam. Betul. Okay. Yang keempat, aklu riba, memakan riba. Laqad akhallallahu bai'a wa harrama riba li'anna ta'amulah biriba stiglad likhajatin nas. Laqad akhallallah, Allah menghalalkan bai'a, jual beli, wa harrama riba, mengharamkan riba, li'anna kerana ta'amula kerana berurusan beriba, riba istiqlal, mengambil kesempatan, lihajatin nas, atas keperluan orang. Naam. Aklu riba pun tak boleh makan riba. Kenapa? Kerana Tuhan kata kerana laqad, sesungguhnya ahallallah, Tuhan telah menghalalkan. Yang halal itu baik. Baik ni makna asalnya adalah apa? Menjual. Itu makna asalnya baik, jual. Tapi dalam konteks ini sebenarnya ayat Quran ni, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi dalam konteks ayat ni dia merujuk kepada jual beli lah. Menjual beli itu boleh. Tak ada masalah. Yang tak boleh apa? Wa harrama riba. Riba tu yang tak boleh. Jadi kalau dalam jual beli tu ada unsur-unsur riba, dia jadi tak boleh lah. Jadi kena check lah, adakah jual beli yang, apakah jenis-jenis. Kadang-kadang dia jual beli tapi ada melibatkan unsur riba kan. Contoh macam kalau ansuran tu lihat keadaan dia bagaimana. Kalau ansuran itu dia satu harga, dia tak ada unsur riba lah. Tapi kalau ada gini mungkin boleh melibatkan riba. So kena check.
Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Lianna ta'amula biriba, kerana apa tadi? Berurusan ni, betul. Dengan riba, ta'amul birriba istighlal. Ini alif ni baca di baris bawah, istighlal. Ni masdar ni. If istif'an. Istif'an. Kan? Tapi bila disambung, dia hilanglah baris tu. Dia baca birriba istighlal. Birriba istighlalun, mengambil kesempatan, betul? Lihajatin nas, di atas keperluan manusia. Manusia perlukan sesuatu duit, tapi kita charge dia yang bukan dengan riba dan sebagainya, kan? Maka istighlal. Nah. Okey. Wa fihi ahzun li amwali duna haq. Wa fihi, padanya ahzun, mengambil, li amwali, duit, duna haq, tanpa hak. Wa fihi, wa fi riba lah ni. Fihi ha tu ya. Dan pada riba itu adanya ni proses pengambilan. Mengambil lah, dia akhaza kan, tapi ini dalam bentuk masdar juga ni, akhzu. Jadi ada pengambilan, ada melibatkan pengambilan apa? Harta-harta, bukan duit ni. Amwal ni harta-harta, mal. Harta. Untuk mal, harta ya. Mal. Dia melibatkan pengambilan harta-harta tanpa kebenaran. Nah, dia riba. Khamsa. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, khamsa, aklu mali yatim, makan harta anak yatim. Al-yatimu, okey, inna riayata yatimi wajibatun ala afrodi usroti. Okey, dekat sini nak cakap ya, sesungguhnya penjagaan harta anak yatim itu adalah wajib ke atas ahli keluarga. Okey, Ustaz. Betul-betul. Okey, ka'ami wa khali masalah. Contohnya ialah bapa saudara dan ibu saudara. Okey. Aklu malil yatim, makan apa tadi? Harta anak yatim kan. Inna riayatil yatim, sesungguhnya penjagaan riayah. Ini pun masdar ya. Ini pun masdar, tapi tak guna dalam bentuk yang kita belajar tadi lah. Penjagaan, merujuk kepada menjaga tu kan. Sesungguhnya menjaga anak yatim itu adalah wajib kepada apa tadi? Ahli keluarga, contohnya okey. Ibu dan bapa saudara. Okey, contoh ahli keluarga. Afrad ni betul. Ahli anggota-anggota lah ni. Anggota keluarga ya, afrad usratihi, anggota keluarganya. Jadi anggota keluarga yatim itulah yang berhak menjaga anak yatim. Siapa anggota keluarga? Kal'am. Tadi apa? Bapa saudara. Kal'am ibu saudara. Bukan. Al-am bukan ibu saudara. Al-am ni, okey, siapa ingat ni? Hari tu saya rasa pernah jelaskan ni, apa beza am. Ya, tajuk apa itu? Ada am dengan khal ni. Ni dua-dua bermakna bapa saudara ni. Ni bukan ibu saudara. Oh, bapa saudara belah mak dengan bapa saudara belah ayah. Betul. Yang mana belah mak? Yang mana belah ayah? Al-am belah mak. Tidak. Al-am belah ayah. Okay. Jadi yang ni belah ni paternal uncle lah ni ya. Al-am. Jadi contohnya am, ni pakcik sebelah bapa. Wa al-khal, pakcik sebelah ibu. Tu beza dia, am bapa, khal ibu, sebelah ibu. Jadi kalau makcik tambah latah. Tambah am apa? Ammatun kan. Tu jadi makcik sebelah ayah. Kalau khal dia tambah marbutah, khalatun. Jadi kedua-duanya adalah pakcik. Okay, sebagai contohnya dia kata masalah. Okey, faiza taroka abu mutawaffa mala lil yatim. Jika ayahnya meninggalkan harta kepada anak yatim, fa inna haza al-am awil qala yajibu alaihi an yuhafiza alal haza al-mali. Dan wajib ke atas bapa saudara tadi untuk menjaga harta ini. Dan wala ya'khuzu minhu say'a duna hak, dan tak boleh diambil tanpa kebenarannya.
apa kebenaran. Naam, sahih. Fa idza tarakal abul mutawaffa, dan apabila bapa meninggalkan. Ni tadi lupa nak terjemah ni. Mutawaffa ni bapa yang meninggal. Bapa meninggal. Artinya apabila bapa yang meninggal itu telah meninggalkan. So ni taraka dia meninggalkan, mutawaffa ni wafat lah. Dan jika bapa yang the deceased father tu kan telah meninggalkan harta kepada anak yatim, maka hazal am, maka pakcik, am sama ada awal khal, pakcik lah dua-dua ni kan, maka hazal am awal khal yajibu alaihi, wajib ke atasnya, dia ni wajib untuk buat apa? Yuhafiz ala hazal mal, dia wajib menjaga harta ini, menjaga harta. Cumanya yang ini saya tak pasti. Khal ni kerana selalunya dia hukum-hukum ni dia lebih kepada pihak ayah. Selalunya dia kepada pihak ayah. Jadi kalau macam penjagaan tu, kematian penjagaan dia kepada pihak ayah. Ayah dia, adik-beradik, ayah kan dan sebagainya. Jadi yang ni saya tak pasti. Pihak ibu macam mana ya. Tapi tak ada isu lah sebenarnya kalau nak bantu kan. Berdua-dua pihak boleh membantu lah. Alaihi an yuhafiza, mereka dia mesti yuhafiza ala, menjaga, yuhafiza to protect apa dan sebagainya lah, hazal mal, dia kena jaga harta itu, wala ya'khuzu minhu syai'a, dan tidak mengambil darinya sesuatu pun. Jadi tak boleh nak ambil harta daripada anak yatim duna haqqin, tanpa dia tak semestinya kebenaran lah, maknanya tanpa hak yang valid lah, reason yang valid. Artinya boleh sebenarnya kalau pakcik, makcik tu dia nak ambil harta anak yatim tu, tapi dengan yang sewajarnya untuk kegunaan, adalah syarat-syarat dia, tapi bukan makna totally tak boleh, tapi bukan yang secara zalim lah, sebab dia dah menjaga juga kan, dia pun perlukan pada harta juga untuk membuat urusan dan sebagainya. Jadi tu kita kena rujuk lah, kena rujuk buku fiqh untuk nak kefahaman lebih jelas. Okey, nombor 6. Okey, yang ke-6, al-tawali yaumu zakhfi. Maksudnya lari pada hari pertempuran. Wa huwa firaru minal ma'rakati, melarikan diri dari medan perang. Fajihadu wajibun alal muslim, adalah wajib ke atas orang muslim. Khosatan iza amara imamu wali amra, khususnya apabila pemerintah keluarkan amaran. Okey, belakang ni ada tak betul sikit, saya terjemahkan balik. At-tawalli yaumaz zahfi, dia berpaling dari hari apa tadi, hari dia bergerak ke medan perang kan, tapi secara umum kita terjemah hari perang lah, hari pertempuran. Wahwa, jadi apa yang dimaksudkan dengan tawalli yaumaz zahfi, inilah maksud dia. Wahwal firaru min ma'raka, iaitu lari. Ini baru makna melarikan diri yang betul. Firar, kita kata firar minal ma'raka, ini baru perkataan perang, bukannya zahfi tadi ya, yang saya dah terangkan tadi. Melarikan diri dari medan perang. Sesungguhnya jihad itu ataupun maka jihad itu wajib ke atas orang Islam, wajibun alal muslim, khasatan terutamanya, especially jika apabila amaran imam itu perintah. Ni bukan mengeluarkan amaran ni, salah ni. Amaran ni memerintah lah. Okey. Jika terutamanya apabila imam memerintah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan imam tu bukan imam semayang, tapi imam tu adalah waliyu al-amri. Imam yang dimaksudkan tu adalah pemimpin lah ni. Wali amri kan, ulul amri, waliul amri, yang menjaga, yang mengatur urusan rakyat, pemimpin. Jadi kalau kita jumpa ayat macam ni, imam kemudian dibuat bracket ni kan, sebab dia nak explain, kita boleh baca macam mana, kita boleh tambah satu perkataan, iaitu perkataan untuk explain apa maksud imam tadi, ai. Perkataan ni adalah ai. Jadi contoh saya baca ya. Saya kata fal jihadu wajibun 'alal muslim khasatan idza amara al-imamu ai. Jadi kalau orang dengar ai, maknanya dia nak explain lah apa maksud perkataan yang sebelum. Imam apa? Ai waliyul amri. Itu cara baca dia. Ai waliyul amri bidzalika. Sekiranya pemimpin tadi memerintahkan, lagi sekali memerintahkan bidzalika, perkara itu. Jadi imam asalnya jihad itu hanya
bukannya semua orang-orang yang terpilih sajalah. Tapi kalau dah di negara diserang, pemerintah kata semua rakyat, maka semua rakyat kena jadi wajib. Baik. Faiza fara muslimun minal ma'rakati fahuwa simun Alif tu, muslim alif tu tertinggal tadi. Fahuwa asimun betul. Nah, dosa. Muslim itu maka dia berdosa kalau dia larilah dari wala yajuzu lahu zalika ilal biqadi i'adati ta'zimi jaisi lil hujumi alal aduwi maratan ujra ukhra. Nah. Maksud dia kat sini dia cakap tak boleh lari kecuali bertujuan untuk macam dia untuk balik semula, tapi untuk macam balik untuk susun strategi dan datang balik untuk menyerang musuh sekali lagi. Betul itu maksud dia. Faiza farral muslimu minal ma'arakah, apabila farra ni dari perkataan firar tadi. Farra kan ada ra tu, ada syaddah tu kan, ada tadhif, maknanya asalnya ada dua ra. Itulah dua ra dia. Firar ni masdar dia. Farra firar, melarikan diri. Jadi apabila orang Islam melarikan diri dari peperangan, fahuwa athimun, dia dianggap dia adalah athim. Athim orang yang berdosa, dia berdosa. La yajuzu lahu zalika, tak boleh buat perkara itu. Benda itu tak harus baginya. Maknanya tak boleh lari illa melainkan biqasdi i'adati tanzimil jaishi, melainkan dengan niat. Qasdun bermakna niat. Qasdun niyatun. Adalah sedikit perbezaan antara niat dengan qasad. Qasad tu maknanya sebelum kita nak buat benda tu kita dah ada niat tu, masa kita dah nak buat benda tu kita ada niat. Illa biqasdi i'adati, melainkan dengan tujuan untuk i'adah ni maknanya untuk dia buat semula. Itu makna perkataan i'adah. Dia buat semula apa? Tanzim. Untuk susun, maknanya reorganize lah ni. Tu makna perkataan tu di i'adah. Dalam bahasa Arab dia guna i'adah. I'adah apa? I'adatul kitabah, rewrite. Dia kata i'adah sesuatu. So i'adah untuk mengulang, menyusun semula. Al-Jaish askar. Askar kan? Al-Jaish. Tak terjemah tadi. Al-Jaishu askar. Tentera tu kita panggil Al-Jaishu. Melainkan dia nak susun semula tentera. Tanzim ni pun masdar. Ini semua masdar. Lil hujum ni pun masdar. Banyak perkataan masdar digunakan untuk menyerang. Melainkan dia nak menyerang. Al-hujum alal adu musuh. Dia nak serang musuh maratan kali ukhra yang lain. Lagi sekali. Dia balik, maka itu tak dikira sebagai, tidak dianggap sebagai lari. Bukan. Itu bukan lari. Nah, yang ketujuh. Okey, yang ketujuh, qadfun mutsinatin, iaitu menuduh perempuan yang baik, ataupun dalam kata lain menuduh perempuan yang baik itu berzina. La yajuzu lil muslimi in an yakhura mu'minatin solihatin al-afifati bisu'in. Okey, kat sini dia cakap kita tidak boleh menuduh perempuan yang menuduh orang Islam yang baik dan perempuan yang baik dan jaga akhlaknya. Bisu dengan jahat. Dengan benda jahat. Artinya tak boleh tuduh buat benda yang jahat lah. La yajuz, tak boleh. Sebelum tu tadi baca dia muhsanat. Ni baris dia silap. Muhsanat, bukan muhsinat, muhsanat. Menuduh perempuan yang baik, artinya menuduh dia melakukan zina. La yajuzu lil muslim, tak boleh untuk orang Islam ni an yazkura, untuk menyebut apa? Dia sambungan di belakang. Menyebut bisu, ni sambungan daripada sini. Menyebut dengan buruk, menyebut orang-orang mukmin yang baik, yang menjaga akhlak tu dengan perkara yang tak elok ataupun menuduh zina tadi kan. Tak boleh. Fahaza al-malu
yu'adi ila fitnati wasiqaki baina afrodi mujtama'i. Kerana perbuatan itu boleh membawa kepada fitnah dan perpecahan sesama anggota masyarakat. Okay, betul. Fahazal amal, kerana perbuatan ini yu'addi ila, membawa kan, leads to apa? Membawa kepada berlakunya fitnah dan syifaq dan perpecahan. Cumanya perkataan fitnah di sini bukan fitnah yang orang Melayu faham. Orang Melayu faham fitnah tu apa? Slander kan, kita tuduh dia buat benda tak buat kan. Itu kefahaman orang Melayu. Tapi fitnah, bila kita jumpa fitnah dalam teks Arab dia, makna dia lebih luas. Fitnah tu apa-apa saja aktiviti yang menyebabkan kerosakan, menyebabkan perbunuhan, menyebabkan berlakunya masalah dalam masyarakat, semua itu dikategorikan sebagai fitnah. Jadi itu yang dimaksudkan dalam ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Bukan fitnah yang kita faham tu, tidak. Fitnah itu merujuk dalam kes ayat Quran tu boleh merujuk apabila orang Islam melakukan dia berperang dengan orang bukan Islam tapi dalam bulan-bulan haram. Jadi orang bukan Islam dia komplain lah, ini bukan haram, bulan haram, kenapa berperang? Sepatutnya bulan haram tak boleh perang. Tapi Tuhan kata apa yang kamu buat tu lebih teruk daripada peperangan bulan haram. Jadi tak ada masalah. Baik. Wasyiqaq baina afradil mujtama, di kalangan ataupun dalam kalangan anggota-anggota masyarakat. Nah. Okey. Hadza huwa, ada lagi satu. Dah. Okey, dah habis dah. Dah. Terima kasih jazilan. Nah. Al-an at-tadribat. Okey, at-tadribat. Okey, nombor wahid. Naha Rasulullah SAW an sab'i kabaira. Maksudnya Nabi melarang dosa-dosa besar. Sahih. Nabi melarang, ada perkataan tertinggal tu. Nabi melarang apa? Dari melakukan dosa-dosa besar. Ada lagi satu perkataan tertinggal ni, sab'i ni. Dosa besar tu kabair. Kabair tu dosa besar. Sab'i ini sab'atun, 7. Kan? 7 dosa besar. Sabah ya. Nabi Rasulullah melarang dari melakukan 7 dosa-dosa besar. Perkataan kabair adalah jamak untuk perkataan kabirah, bukan kabir saja tapi kabirah. Kabirah di sini tak bermakna besar tapi dosa besar. So jamak dia adalah kabair. Okey, betul, sahih. Isnan. Okey. Isnan ini yahiku lil ami wal khali an yakhuza min mali yatim. Okey, dibenarkan bapa saudaranya untuk ambil harta anak-anak yatim. Kotak salah. Dan jawapan dia boleh ambil dekat petikan nombor 5 tadi. Wala yakhuzu minhu syaq'a duna haq. Tidak boleh ambil tanpa kebenaran. Okey. Yang pertama, yahiqu lil ami wal khal. Jadi boleh, bukan makna dibenarkan. Dia berhak, dia ada hak. Dia ada hak. Pakcik dan ni tadi betulkan ya. Pakcik ni dia ada hak untuk ambil harta anak yatim. Kalau ikutkan memang dia ada hak ambil sedikit lah tapi secara umum dia tak ada hak lah. Kita kata okey bolehlah terima ni, dia tak ada hak. Jawapan di sini jangan ambil terus dan jawapan untuk bahagian ni dia lebih kepada nak betulkan balik ayat ni. Ayat ni tak betul. Jadi kita nak betulkan, kita betulkan apa yang tak betul kat sini. Min hujjah ni yang kefahaman dalam teks lah ya. Tapi kalau ni kita nak kata apa? Di sini dia kata berhak. Kita cuma tukar je, kita kata dia tidak berhak. Macam mana nak kata dia tidak berhak? Yahiku, dia ada hak. Dia tidak ada hak. La yahiku. La yahiku, tambah tu saja. La yahiku lil ami sehingga akhir lah. La yahiku min malil yatim. Jadi untuk bahagian ni kita tak perlu nak ambil balik. Kita cuma nak ambilkan saja. La yahiku. Okey. Faham salasa? Okey, salasa. Syirik bil Allah akbaru kabairah. Syirik kepada Allah adalah dosa yang paling besar. Sahih. Nah,
Asyirku, tapi jangan baca bi Allah bi, macam mana nak baca ni? Billah. Bi Billah. billah. Syiriku billah. Betul. Perkataan Allah ni dia ada satu, kita baca Allah, la tebal kan? Dia panggil tafkhim, dia panggil Allah. Tapi sekiranya sebelum tu di baris bawah tak boleh baca bi Allah, tak, susah nak sebut. Billah kan, macam kita baca bismillah, tak baca bismillah. Jadi di sini dia ada bi tu kan, maka baca billah. Jangan baca bi Allah, tak ada. Asyirku billahi akbarul kabair, dosa yang paling besar. Naam sahih. Kalau dalam teks tadi dia kata asyaddul kabair kan, asyaddul ma'asi. Naam. Rakam 4. Okey, arba'ah. Tuqbalu taubatu syahiri fil ra'i imami Malik. Imam Malik kata sihir itu taubat yang diterima. Khata' ya. Okey. Tuqbalu ni diterima. So diterima taubat tukang sihir itu pada pendapat Imam Malik. Okey, khata'. Okey, yang sahih dia. Yang sahihnya saya tulis ni, wa yara Imamu Malik wa Abu Hanifah an syahira la tuqbalu taubatu. Okey, yang ini boleh kita ambil daripada teks, cumanya jangan ambil lah sebab dalam ni dia tentang Imam Malik saja kan. Yara, tak payah fa. Fa ni apabila dalam ayat kita ada fa. Fa ni dia sebagai perkataan nak menyambungkan dan sebagainya, tapi di sini tak payahlah fa. Yara Imam Malik an-Nasahid la tuqbalu, ataupun kita ambil di sini saja la tuqbalu, la saja. Okey. Tuqbalu taubatas sahid, itu pun dah cukup. Okey, boleh? Okey, khamsa qissah yamna'u intiqaman. Maksudnya hukum kisah itu menghalang dari balas dendam. Sahih. Naam, sahih. Jangan baca kisah ya. Kalau kisah dia jadi apa? Cerita. Kisah. Qisas. Kan huruf belakang dia tu sas ya. Qisasun. So kita baca qisasun. Qisas, al-qisasu yamna'ul intiqam. Jadi dengan adanya hukuman qisas dia melarang, dia menegah daripada berlakunya balas dendam. Nak balas dendam macam mana? Sebab kerajaan balas dibunuh balik kan. Jadi adalah orang nak dendam. Okey, kelas. Rakam al-an ba. Ba nombor pertama. Mata yajuzu qatlul nafsi fil Islam. Bila dibenarkan membunuh manusia di dalam Islam? Jawapan la yajuzu qatlul insani illa fi halatil qisas. Wa hadza wajibun ala waliyun amri faqat. Naam, sahih. La yajuzu qatlul insan, tak harus bunuh manusia, tak boleh illa fi jangan baca kha lah lagi sekali. Ha dia bunyi dia ha, bukan kha halatil qisas, dalam keadaan qisas boleh. Naam. Ataupun kita ambil dalam jawapan ni yajuzu, kalau di sini dia tambah la kan, dia ada la, jadi tak harus melainkan, dia ada la, dia ada ilah. Nanti kita akan belajar bentuk ayat ni dalam satu pelajaran, mungkin dalam minggu ni atau minggu depan. Tak harus, tapi kalau nak ambil daripada teks, kita boleh terus ambil daripada sini. Yajuzu qatlun nafs fil Islam, terus saja fi. Jadi tak perlulah ada illa tadi, fi halatil qisas sehinggalah akhir itu. Nah, sahih. Rakam isnan. Ala man tajibu riayatu al-yatim ba'da wafatil walidahi. Atas siapa kewajipan untuk menjaga anak yatim selepas wafatnya ibu bapa tersebut? Jawapan inna riayatal yatim wajibatun ala afradi usratihi kal ammi wal khali masalan. Naam, sahih. Kepada siapa yang penjagaan itu wajib kan, selepas wafatnya ibu bapa dia. Inna riayatal yatimi wajibatun ala afradi usratihi. Naam, sahih. Nombor 3, ma hukmu al-firari minal ma'rakah. Apakah hukum melarikan
diri dari peperangan. Jawapan hukumu al-firari minal ma'rakah fahuwa asim. Okey. Melarikan diri daripada peperangan iaitu dosa. Baik. Kalau kita ambil jawapan daripada teks ni, dia tak kena. Sebab apa tak kena? Sebab di sini fahuwa ni bukan makna dia dosa. Fahuwa asim maknanya orang itu berdosa. Sedangkan dalam ni dia, dalam soalan dia tak ada cerita tentang orang kan. Dia cuma tanya tentang hukum. Dia bukan tanya apa hukum orang. Kalau dia tanya apa hukum orang yang melarikan diri, ya kita kata huwa asimun, dia berdosa. Tapi di sini dia nak hukum. So kalau hukum, bila orang tu berdosa, hukum dia apa tu? Sampai dia buat dia berdosa. Halal? Haram. Haram lah kan. Jadi di situ kita tukarlah daripada asim, kita faham maksud dia apa? Hukmul firar minal ma'rakati haramun. Haramun ya. Okey. Nah. Rakam 4. Ma akibatu qazfi al-muhsinat. Apakah akibat menyebarkan fitnah? Akibatu qazfi al-muhsinati al-fitnatu wasyikaki baina afrodul al-mujtama'i. Mujtama'i. Nah. Jadi akibat ni, apakah akibat, apakah kesan lah, consequences ni kan. Akibat tu qazfi. Tapi ini bukan makna menyebarkan fitnah Ini salah ni. Apa makna tadi? Qazful muhsanat tadi. Menuduh wanita baik melakukan zina. Itu makna dia yang tepat Qazful muhsanat, menuduh wanita baik itu melakukan zina, bukan menyebarkan fitnah. Fa'aqibatu qazfil muhsanati al-fitnatu wasyiqaq, boleh. Ataupun kita guna dalam teks dia kata yu'addi kan, membawa kepada pun boleh. Sahih. Khamsah. Khamsah, limaza daha Rasulullah SAW al-muslimina anil kabairi as-sab'i. Kenapa Rasulullah melarang muslimin dari 7 dosa besar? Jawapan dia li'annahu tuwaddi dirar fi dunia wal akhirah. Kerana ia memberi kerosakan kepada dunia dan akhirat. Ini tak ada dalam teks kan? Buat sendiri Buat sendiri. Okay, bagus. Yang pertama, cuma betulkan sedikit. Li'anna betul. Li'annahu ni tak betul. Kenapa tak betul? Kerana hu ni muzakkar. Sedangkan dalam teks tu dia kata nak merujuk kepada apa ni? Kerana dia ni apa? Kerana ia ni merujuk kepada dosa kan? Kalau kita lihat perkataan dosa, dia ni jamak. Jamak Bila perkataan itu jamak, ini nahu sikit Bila satu perkataan itu jamak dan dia ni adalah bukan manusia, dipanggil jamak ghairu. Ada tak siapa tahu istilah ni? Jamak ghairu apa ni kalau kita kata perkataan yang bukan merujuk pada manusia? Jamak ghairu aqil. Ini boleh catatkan nota ni ataupun istilah ni. Jamak ghairu aqil. Pernah dengar dah saya rasa sebelum ni. Jamak ghairu aqil artinya perkataan itu jamak tapi dia merujuk kepada ghair yang tidak ada aqil. Aqil tu merujuk kepada manusia lah yang mempunyai akal. Artinya kalau dia merujuk pada benda bukan merujuk pada manusia, maka dari segi nahwu dia ni, perkataan ini kita anggap dia sebagai muannas. Regardless of sama ada perkataan tu memang asal dia muannas ke ataupun dia muzakkar, tu tak timbul isu. Yang penting asalkan perkataan itu jamak dan dia itu bukan manusia, maka kita anggap dia sebagai muannas. Muannas. Dan dari segi bilangan dia, ada yang menganggap dia sebagai mufrad, ada yang menganggap dia sebagai jamak. Tapi dalam mana-mana kelas Arab selalunya kita akan mudahkan, kita akan anggap dia sebagai mufrad dan muannas. Oleh itu apabila mufrad dan muannas, apa-apa sahaja perkataan yang nak merujuk kepada ni mestilah dijadikan kepada muannas dan mufrad. Maka dalam jawapan kita tadi kita jawab li'annahu. Hu kita nak rujuk kepada ni. Jadi hu tak betul kerana hu ni mufrad dia betul tapi dia bukan muannas, dia muzakkar. Jadi apakah perkataan yang paling tepat nak guna? Li'anna apa? Apa domir yang
tepat untuk merujuk kepada muannas dan mufrad? Ada siapa tahu? Li'anna hum. Hum ramai. Hum ramai. Li'annaha. Kalau hum, jadi kita anggap dikabar itu sebagai banyak lah. Tapi kalau nak gunakan ramai, kita tak guna hum, kita guna hunna. Itu pun boleh juga. Li'anna hunna. Sebab kaedah dia kata bila dia jamak ghairu aqil, dia mesti muannas. Jadi kalau kita guna hum li'annahum tak boleh kerana hum merujuk kepada laki-laki, muzakkar kan. Jadi muannas ni yang mana? Dua ni. Sama ada nak guna ha ataupun nak guna hunna. Kalau kita guna ha, kita guna kaedah yang ni, mufrad, muannas dan mufrad. Kalau kita guna kaedah hunna, kita guna kaedah dia ni kita anggap dia muannas. Kenapa hunna? Sebab dia jamak. Dua-dua boleh. Li'annaha ataupun li'anna hunna. Cumanya yang biasa kita guna, kita akan ambil yang ni lah ya, li'annaha. So tukar. Jangan kata li'annahu, dia merujuk pada jamak ghairu aqil, maka kita guna muannas. Li'annaha. Tu'addi, di sini betul. Tu'addi sebab dia muannas. Li'anna tuhaddi darar fid dunya wal akhirah. Kerana dia membawa kepada kerosakan ya, darar. Mudaratan di dunia dan akhirat. Boleh, betul. Tambah satu lagi. Apabila kita guna perkataan tu'addi, dia ada huruf jar ila. Kalau kita cek balik dalam pelajaran tadi, dia kata yu'addi ila, dia kata kan. So kena ada ila lah. Okey. Jawab al-jawabu sahih. Li'annahu yu'addi ila ad-darar. Li'annahu yu'addi ila apa? Al-isim dan sebagainya. Al-isim. Okey, boleh. Al-an al-mufradat, mufrad wa jamak. This one. Dia nak cari mufrad and jamak. First, nafs. So jamak dia, tu ada fa tu ada titik tertinggal. Tertinggal ya. So jamak dia alif nun fa alif sin ataupun nufus. Tak sure. Yang mana satu? Kalau dalam kamus jumpa yang mana? Jumpa nufus. Tapi Nufus, ada satu lagi jumpa anfas juga. Anfas ke anfus? Cuba cek lagi sekali. Nafsun. Nafsun yang bermakna jiwa ya. Nafsu yang bermakna jiwa. Dia yang biasa kita guna nufus. Ini betul. Ada lagi satu. Anfusu. Alif, nun, fa, sin. Anfus. Anfus ya. So kita ambil dua tu. Anfus. Anfus. Anfas ni tak ambil lah. Anfas ni nafas-nafas dia lain mana. Dua tu. Yang kedua. Okay, yang kedua zunub, dia punya mufrad dia zambun. Betul. Zambun bermakna Dosa. dosa betul. Zambun bermakna dosa. Okay, yang tiga mala. Mim alif lam, jamak dia amwal. Amwal okey. Malun, amwal, kita baca panjang. So kena ada Amwal. kena ada apa tertinggal kat situ. Alif tertinggal. Alif. Amwal panjang kan. Okey, betul So mal, harta, amwal, harta. Yang zanbun tadi nak tambah sedikit. Baca dia zanbun jangan silap baca. Kalau kita silap baca zanabun, kataan sama, huruf sama, baca lain, ni bermakna ekor. Ekor binatang tu dipanggil zanab. Jadi jangan tersilap ya. Zanbun dengan zanabun lain. So di sini zanbun, bukannya zanabun. Okay, seterusnya yatimun. Dia punya jamak yatama atau aitam. Betul. Aitam. Aitam. Yatama. Ini alif maksurah ni betul Yatama ataupun aitam. Betul. Yang seterusnya dia punya jamak ghafilat. Mufrad dia ghafalah. Betul tak? Kalau ghafalah dia dah lari baris dia tu. Cuba tengok ghafilat. Jadi Ghafilat. mesti sama lah. Ghafilah juga. Okay. Dia tak mungkin dia ghafilah tiba-tiba mufrad dia ghafalah. Tak boleh. Dia biasanya sama. Di mana-mana jamak yang ada alif ta ni kan. Alif ta, jamak yang ada alif ta, jamak yang ada waw nun ni. Tengok jamak yang ada alif ta. Kita kata muslim, muslimah. Lepas tu bila tukar kepada jamak, muslimat kan.
Huruf perkataan asal ni kita tukar ke tak? Ada perubahan tak? Tak ada kan? Kan perkataan yang sama tu. Muslim, asal daripada Muslim. Baca dia pun sama. Muslim, Muslim. Jadi jamak yang macam ni tu yang dipanggil sebagai jamak yang kita belajar tu apa? Jamak muannas. Apa nama dia? Muannas Salim. salim kan? Muannas ni kita faham. Jamak tu kita faham. Muannas ni kita faham. Apa maksud salim tu? Salim tu maksud dia apa? Maksudnya kalau literally makna salim tu dia selamat, dia sejahtera. Selamat. Selamat apa? Maknanya selamat daripada sebarang perubahan. Ada tak perubahan apa-apa tadi kita kata? Tak ada kan? Tak ada. Jamak tu dipanggil sebagai jamak salim. Jamak yang tak ada berubah, tak ada beza di antara mufrad dia dengan jamak dia. Sama saja, tak ada perubahan. Muannas sebab dia muannas, ada tah, di sini ada alif tah. Begitu juga dengan jamak yang satu lagi, muzakkar apa dipanggil tu? Muzakkar salim kan? Muzakkar salim. Satu lagi kita ada jamak muzakkar salim. Dulu mungkin masa belajar muzakkar salim, muannas salim, Ustaz tak pernah jelas lah kan, sebab tak perlu tahu pun kalau peringkat awal dulu. Tapi ni dah level yang terakhir ni saya kena bagi tahulah. Muslim. Contohnya apa kalau laki-laki muslimun kan? Muslimun jamak dia muslimun kan, ataupun muslimin. Cuba tengok asal dia, ada tak perubahan pada asal dia? Tak ada. Tak ada. Perkataan yang sama. Muslim di sini pun muslim. Sebab itulah jamak ni dipanggil jamak salim. Sebab apa? Sebab tidak ada perubahan. Muzakkar sebab dia muzakkar. Itulah dia yang dipanggil sebagai jamak muzakkar salim. Satu lagi jamak muannas salim. Jadi artinya jamak tu salim. Tak ada perubahan. Berbeza dengan jamak yang satu lagi dipanggil jamak apa? Yang berubah tu. Jamak taksir kan? Kan kita ada satu jamak, satu kategori jamak yang dipanggil jamak taksir. Contohnya jamak kitab, apa jamak kitab? Kitab jamak dia? Kutub. Kutub. Ada perbezaan tak dengan yang asal? Ada. Ada kan? Ada perbezaan. Tambahan pula bukan setakat perbezaan baris. Tengok ni. Ni ada alif, tiba-tiba di sini alif dia hilang. Ada yang dia dah hilangkan. Okay, tengok contoh lain. Ini di sini contoh yang ni ada yang hilangkan. Contoh yang lain kita kata apa masjid. Apa jamak masjid? Siapa ingat? Masjid jamak dia? Masajid. Ada pertambahan pula kan? Tadi ada yang hilang, sekarang ni ada pertambahan. Jadi apa yang kita nampak di sini? Jadi ahli bahasa dia kata di sini dia ada berlaku dipecahkan perkataan ni. Kaf ta alif ba dipecahkan, ada benda yang dihilangkan. Kaf ta ba. Di sini pula dipecahkan juga perkataan masjid, ditambah pula alif. Jadi disebabkan ada berlakunya pecah perkataan tu, sebab itulah dipanggil jamak taksir. Broken plural lah, itu terjemahan dia. Memang macam tu. Broken plural. Kita pecahkan perkataan tu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan jamak, istilah ni jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Itu istilah dia. Okey, baik. Kita sambung lagi, habiskan yang ni. Nah, seterusnya. Okey, seterusnya mufrad dia hak. Dunia jamak ha, kof, waw, kof. Ha, kof, waw, kof. Bacanya? Tak tahu. Bacanya hukuk. Hukuk. Baca dia hukuk. Hakun jamak dia hukuk. Tapi apa makna hak hukuk di sini? Hak lah Hak. Hak dia ataupun hak dia, tanggungjawab dia, hak dia. Nah, hukuk. Perkataan hukuk ni juga digunakan untuk bermaksud undang-undang. Selain daripada hak, bila diguna dalam bentuk jamak, hukuk bermakna kuliah. Kalau contoh kita panggil kuliah ICOL kita kan, kuliah law kan. Di setengah universiti Arab dia panggil, setengah tempat dia panggil kuliah tu al-hukuk. Jadi kuliah hukuk ni maksud apa? Maksud undang-undang lah, hak, right semua tu kan, hukuk. Ada di setengah universiti dia panggil sebagai kuliah tu al-qanun. Kanun lah, ni undang-undang yang kita faham. So dua istilah yang digunakan untuk merujuk kepada undang-undangnya al-hukuk wal-qanun. Nah, sahih. Al-an aksul kalimat. Okey, aksul kalimat. Kalimat je qatla, aksuha, qatla maknanya dibunuh. Aksuha dia ahya, kehidupan.
Okey, yang pertama dia bukan dibunuh ni. Qatl ni maknanya bunuh. Bunuh. Bunuh ataupun pembunuhan. Membunuh ataupun pembunuhan. Ini masdar untuk qatala bunuh. Jadi dia tak ada makna dibunuh. Membunuh ataupun pembunuhannya kita kata qatlun. Jamak dia tadi baca apa? Tadi baca apa? Ahya ya. Kalau kita baca ahya lain maksudnya. Ahya ni maknanya benda hidup. Ahya daripada perkataan hayyun, hidup. Ahya benda-benda hidup. Ilmul ahya biologi. Ilmu tentang apa? Benda-benda hidup kan. Orang Arab panggil ilmu al-ahya. Jadi kita tak nak baca ahya kerana dia bukan ahya. Bacaan yang betul adalah ihya. Itu baru makna menghidupkan. Daripada perkataan ahya, ihya. So lihat, baris berbeza, hamzah berbeza, makna dia berbeza. Jadi kita kena betul-betul pastikan apa perkataan tu. Ihya, revival lah ni, menghidupkan. Contoh dalam buku, buku Imam Ghazali kan, buku masyhur dia apa? Ihya Ulumuddin. Dia nak hidupkan semula the revival of religious knowledge. Itu penggunaan kalimah ihya ya. Okey. Yang kedua. Okey. Yang kedua harama aksuha dia amru, suruh. Suruh. Okey. Harama makna harama dilarang. Bukan dilarang. Kita belum belajar lagi yang di. Oh, larang. Jangan lagi. Jangan dilarang, di itu belum sampai lagi. Nanti kita akan ada tajuk. Kita akan tunjuk macam mana nak kata. Ini masih lagi melarang. Mengharamkan lah yang lebih tepat. Jadi mengharamkan, kita kata kalau kita terjemah melarang, betul lah ni amarah. Tapi sebenarnya dia bukannya mengharamkan makna melarang. Mengharamkan makna haram, mengharamkan. Haramkan. Jadi kalau ada makna mengharamkan, kita tak jawab amarah lah. Kita jawab menghalalkan. Membolehkan. Itu dia. Ini melarang tak boleh. Di sini membolehkan. Apa dia? Daripada perkataan halal. Daripada perkataan halal, fi'il dia ahalla. Kalau rujuk balik dalam syarah hadis tadi, dia kata ahallallahul bai'a. Tuhan menghalalkan. Ahalla ada juga yang gunakan perkataan halala. Halala. Tapi yang paling banyak diguna yang ni lah. So kita ambil yang ni, jangan ambil yang kedua lah. Guna yang pertama. Ahallallah. Okay, yang ketiga, hak. Okay, yang ketiga hak. Berhak, aksuha dia batil. Okay, kalau kita guna hak di sini, dia tidak bermakna berhak. Hak di sini makna hak dia. Ya, bukan, sorry. Hak di sini, kalau kita kata hak batil, maknanya kebenaran. Kebenaran. Dia tidak merujuk kepada hak lagi. Dia hakun. Contoh saya kata, haza hakun. Ini satu benda yang benar. Jadi barulah kita boleh kata lawan dia batil. Ini benda yang tak benar ya. So hak makna yang bukan makna berhak tu makna kebenaran. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya ijtanibu elak. Lepas tu aksuha dia qaribu, dekat. Qaribu, dekat. Elak, ijtanibu, jauhkan. Makna sebenarnya mengelak, menjauhkan lah. Boleh. Ijtanibu. Ni ada apa? Sabdu ya? Qaribu. 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 Kita nak kata qaraba. Qaraba mendekatkan. Mendekatkan diri. Kita ubah sedikit. Dia kalau kita kata qaribu ni, waw ni jamak lah. Kita boleh tambah waw tu. Qaribu ni makna kita mendekatkan. Tapi di sini bukan mendekatkan. Yang lebih tepat dia kita guna wazan satu lagi. Iqtaribu. Oh, iqtarib. Perkataan yang sama, kata dasar yang sama, qaf roba jugalah ya. Dekat. Tapi fi'il dia yang lebih tepat adalah iqtarib. Dia kata. Maknanya kalau ijtanibu menjauhkan diri, iqtaribu mendekatkan diri. Mendekatkan. Itu beza dia. Kalau qaribu ni macam boleh juga mendekatkan diri, tapi yang biasa diguna yang ni lah. Kita ambil yang ni. Iqtaribu. Menghampirkan diri. Telah hampir. Okey, boleh. Iqtaribu. Seterusnya syirik aksuha dia tauhid. Betul. Tauhid ni arti dia beriman. Bukan. Apa lawan syirik? Syirik tadi apa? Kita menyekutukan. So tauhid mengesakan. Betul lah tu. Oh, okey. Kan ada perkataan wahid tu, ada waw hadal kan? Ni fi'il dia wahadallah. Kita kata wahadallah, mengesakan Allah, menyatukan. Bukan menyatukan lah, mengatakan Allah itu satu kan, wahada.
Itulah yang kita belajar tauhid tu. Jadi tauhid tu sebenarnya bila kita belajar tauhid, sepatutnya tauhid tu tentang Allah sajalah. Tak termasuklah tentang Nabi, tentang malaikat, semua tu kan. Sebab tauhid tu yang asalnya adalah tentang Allah saja. Jadi yang lain-lain tu yang kita belajar tentang Nabi, tentang apa semua tu, dia guna perkataan yang lebih luas iaitu akidah. Itu yang kita kata akidah tu kan keyakinan, kepercayaan. Tapi bolehlah dah jadi bidang ilmu, so tauhid dia merujuklah kepada semua tu. Tapi makna asalnya adalah lebih kepada mengesakan Allah. Dan wa akhiran yudillu makna menyesatkan, aksuhada yahdi. Ke yahdi. salah sebut? Betul. Yahdi, betul. Makna dia? Panduan. Tak bolehlah panduan. Kalau panduan jadi makna fi'il. Kita nak fi'il ni menyesatkan, yang ni memandu. Fi'il lah kan? Memandu. Memandu dalam arti kata membawa ke arah. Okey. Memandu, memberi petunjuk. Memberi petunjuk lebih tepat. Kerana ini daripada perkataan Yahdi ni dari perkataan hadal, huda, petunjuk. Hidayah, semua tu perkataan yang sama tu. Hadal, yang huda, nama orang kan, Nurul Huda, Hidayah, semua tu dari kata dasar yang sama, petunjuk. Hada, Yahdi, guide, lead tu semua perkataan yang sama. Okey, boleh. Nah, wa akhiran kalimah makna. Ijtanibu, yang maksud jauhkan, jawapan dia ialah ibta'idu an. Betul ya. So ijtanibu. Kalau ibta'idu kena ada an lah. Ibta'idu an al-mubiqat, jauhkan diri dari. Kalau ijtanibu tak payah an. Ijtanibu terus saja mubiqat. Boleh. Yang kedua al-mubiqat, jawapan dia muhlikat. Muhlikat. Yang apa tadi? Merosakkan. Yang merosakkan. Bukan kerosakan ni, perkara yang merosakkan. Pemusnahan perkara yang boleh. Yang ketiga at-tawalli, jawapan dia al-firar. Itu lari. Melari. Tapi ini bukan makna yang bukan sinonim ini lebih kepada maksud dalam teks tu. Tawalli. Yang keempat al-zahfu. Al-zahfu masuk peperangan, jawapan dia al-ma'rakah. Ini pun sama. Zahfu ni bukan makna peperangan asal dia. Zahfu tadi maknanya dia bergerak ke arah musuh. Dia bergerak ke arah musuh. Tapi yang dalam teks kita, apa maksud dia? Ma'rakah. Jadi lagi sekali yang makna di sini bukan muradif yang kita faham sinonim tu. Muradif sinonim. Tapi kalau makna lebih kepada apa maksud dia di dalam konteks tadi. Nah. Khamsah azim. Azim, jawapan dia kabirun. Yang ni boleh. Ini sama sinonim. Azim, kabir. Dan yang akhir sekali. Al-muhsanatu, jawapan dia al-afifatu. Perempuan baik. Perempuan baik, bukannya fitnah ni. Muhsanat, wanita-wanita yang baik. Naam, sahih. Okay. Naam, hadza huwa darsuna al-yaum. Ada apa-apa nak tanya? Habis kan? Tak ada lagi Okey, habis. Oh, binayat tak ada Okey, kalau tak ada apa-apa tanya, naktafi bihadzal qadar. Nukmil insyaAllah, kita akan sambung lagi pada esok pagi Baik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz.